Okay, dengar ya. Tuan Muhammad Alim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nik Muhammad Firdaus bin Azmi. Okay. Juga dikenali dengan nama Firdaus lah. Nama yang panggil Daus. Okay. Saya berasal daripada Kelantan. Ada ke orang sini orang Kelantan? Adakah yang berasal daripada Kelantan? Saya orang Kedah. Oh, Kedah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Wahid kerana menjemput saya untuk perkongsian sesi malam ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Tuan Heli kan, sebab menjemput saya juga. Okey, sebenarnya saya daripada Kelantan. Saya berumur 27 tahun ini. Dan mempunyai seorang isteri bernama Ain Atifah, dan juga insyaAllah dalam bulan 5 nanti akan menimang cahaya mata yang pertama. InsyaAllah sama-sama doakan supaya baby sihat. Okay, alright. Pengalaman macam mana saya nak bermula dengan SKV ni. Sebenarnya sebelum ni kita tak kenal lah SKV ni apa kan. Okey, jadi pengalaman yang pertama sekalinya saya kenal melalui kawan saya lah. Okey, ketika itu saya berumur 24 tahun. Okey, jadi saya nak cerita latar belakang saya dulu sebelum ni. Sebenarnya saya seorang student di Universiti Islam Antarabangsa UIA dalam bidang Mechanical Engineering. Mechanical Engineering dan dah grad pada tahun 2018. Sebenarnya saya jumpa SKV ni melalui kawan sebabnya lepas tamat belajar pada 6 Jun 2018, saya mencari kerja lah kan, job hunting. Jadi bila mencari-cari kerja, dah hampir 300 resume kita tinggalkan di job street dan mungkin bukan rezeki. Bukan rezeki, tapi sebab belum 5 scroll lagi kan. Okey. Sebab tu mungkin tak ada offer yang diterima daripada company-company yang saya apply. Dan dari situlah kawan saya ni, seorang kawan saya ni di Kelantan, dia memperkenalkan saya dengan SKV. Saya tanyalah SKV ni apa benda, sebab kita tak tahu syarikat apa kan. Servis apa dia tawarkan. Okey, pada mulanya saya tak berminat. Betul, memang saya tak berminat sebab saya mencari karier untuk membina karier dalam bidang engineering. Sebab memang saya student dan belajar daripada dalam engineering. Cuma bila dah diajak dan kebetulan pun kita tengah mencari kerja kan. Jadi saya buatnya sebagai part time. Okay, saya join dia sebagai part time. Dan sebenarnya dia ada sesi interview untuk join sebagai team sales lah kan. Okay, join sebagai team sales. Jadi dekat sini pada pagi tu saya bangun kan. Sesi interview tu ada sesi pagi dan juga sesi petang lah. Cuma pada tengah hari tu tergerak hati. Saya tak tahu kenapa tergerak hati untuk pergi ke sesi interview. Jadi saya call kawan saya tadi. Dia cakap ada sesi interview tu ada lagi dan saya just walk in sahaja. Kita pergi ke HQ di office di Kota Baru dan kita pun buat sesi interview lah. Dan saya pun bila dah dalam 1 minggu selepas interview dipanggil untuk join SKV lah. Jadi dari situ kita mula berkenalan dengan SKV. Okay, jadi dekat situ saya mula tahulah, oh SKV ni produk menyediakan produk kesihatan kan, produk kesihatan contoh kencing manis. Dan pada permulaan pun saya pun agak skeptikal, maknanya betul ke produk ni dapat bantu orang kan, dapat bantu orang sakit, dapat bagi solution pada masalah. Sebabnya sebelum ni kita telah ditanam lah produk-produk suplemen ni membahayakan, tak selamat kan.
Jadi kat situ memang saya agak skeptikal. Saya tak yakin, memang tak yakin. Keyakinan tu tak ada. Okey, so, di situ saya kita ada minggu takruf kan, dan sesi briefing untuk pengenalan kepada apa ni SKV. Jadi dekat situ saya tahulah sedikit dan kita berkenalan dengan founder iaitu Dr. Syed Ayub Syed Al-Qudri. Dia sendiri yang mengajar tentang ilmu kedoktoran lah di SKV. Dia guide kami ahli-ahli baru sebagai ahli-ahli baru untuk tahu macam mana tentang penyakit ni. Sebab saya kan belajar engineering. Jadi bila masuk ke dalam kedoktoran ni bidang yang berbeza. Memang sangat berbeza. Kita tak tahu term-term diabetes. Sebelum tu pun saya masih muda, 24 tahun ketika itu. Jadi kita tak tahulah, tak tahu secara detail apa itu kecil manis, apa itu darah tinggi, apa simptom-simptom dia kan. Jadi dekat situ kita di-guide. Sinilah istimewanya SKV ni. Kita di-guide oleh doktor sendiri yang bertauliah, yang mana dia praktik. Dia bagi ilmu ni tanpa jemu. Memang dia bagi kat kita orang, dia train kita orang. Sebab kita nak jadi perundi kesihatan, kita nak runding masalah kesihatan orang, kita perlu ada ilmu lah. Itu yang doktor bagi tahu lah. Jadi dekat situ saya mula belajar mengenali diabetes. Dan kebetulan pun pada masa yang sama, mak saya pun ada diabetes. Dari situ lagi senang lah kita nak faham kan. Kita boleh tengok mak kita tu macam mana simptom dia, letih-letih, ada kebas kaki kan. Saya yakin lah ada mungkin dalam kalangan kita sudah tahu apa itu diabetes, kesan-kesan dia kan. Okey, jadi dekat situ saya mula tertarik dengan SKV. Tapi jujur saya bagi tahu pada masa yang sama saya masih lagi mencari kerja dekat luar sana, masih lagi mencari kerja dan kita masih mencari kerja kan, kita ada juga yang panggil offer dan kita terima offer tu. Tapi bila kita dah bekerja dekat SKV ni, kita nampak SKV ni boleh bagi jaminan lah untuk kita. Sebabnya yang pertama saya yakinnya, sebab bila kita saya dah start buat jualan dan juga kita ada klien kita sendiri, kita handle mengikut saranan doktor kan. Doktor bagi tahu kena minum macam ni kan. Jadi kena jaga pemakanan, ubat pun jangan tinggal kan. Jadi dekat situ kita dapat testimoni yang sangat bagus. Jadi bacaan gula dia turun. Okey, dekat sini keyakinan saya mula bertambah lah dengan SKV, dengan produk daripada SKV. Jadi dekat sinilah saya mula yakin. Dan untuk permulaan pada bulan yang pertama tu kita agak struggle lah untuk nak buat jualan. Sebabnya saya sendirilah perlu faham apa itu diabetes kan. Saya cerita tadi, saya kurang faham dengan diabetes. Tapi alhamdulillah saya jenis yang cepat belajar, kita belajar. Sebabnya bagi saya, bila kita dah dapat kerja ni kan, saya ni, sebab rakan-rakan saya ni semua dapat kerja dalam bidang yang dipelajari, iaitu engineering. Ni kawan-kawan pun dapat engineer lah sebagai syarikat engineering. Dan juga dia pun dapat gaji yang sepatutnya dengan region mereka lah. Jadi dekat sini saya tanamkan dalam diri saya, sebab kita dah yakin dengan produk ni, saya tanamkan dalam diri saya, apa kata kita buat dekat sini supaya dapat gaji sama dengan kelayakan kita kan. Maknanya kelayakan kita engineering, mari kita buat kerja betul-betul yang dalam bidang SKV ni, dan juga memberi pulangan yang baguslah untuk kita. Dan alhamdulillah pada bulan yang pertama saya bersama SKV dengan bantuan doktor dan juga sifu-sifu, rakan-rakan yang berpengalaman, saya dapat buat jualan pada bulan pertama sebanyak 22,000 pada bulan yang pertama. Itu dengan bantuan rakan-rakan lah. Dengan bantuan rakan-rakan yang selalu bagi tunjuk ajar kan, cara produk ni macam mana.
Jadi selepas saya dapat yang buat yang bulan pertama tu, memang keyakinan lagi bertambah lah sebenarnya. Keyakinan dengan SKB ni lagi bertambah. Okey, dekat situ saya mula buat jualan secara konsisten. Dekat sini kan doktor kan selalu setiap minggu akan ada sesi product knowledge. Jadi dekat sini sebenarnya penting, sangat-sangat penting kita mengetahui tentang produk tu dahulu, product knowledge dan juga tentang masalah kesihatan yang kita bagi solution. Kita kena kenal dahulu sebelum kita nak syorkan kepada mereka kat luar sana. Kita kena kenal dulu supaya kita dapat handle dia dengan bagus lah, dengan baik. Okay, dekat situlah macam mana saya boleh jumpa dengan SKB lah. Okay, setakat ni ada soalan ke daripada rakan-rakan kita? Saya open lah kepada siapa-siapa yang ada soalan, boleh tanya direct lah dengan Tuan Nick lah. Mungkin Encik Muhammad Alim macam ada nak tanya something. Tuan, saya nak tanya sebelum Tuan buat promosi, adakah Tuan menggunakan semua barang-barang keperluan daripada SKB, barang keluaran SKB? Okey, baik. Pada permulaan, dulu saya memang saya cuba yang paling saya sukanya Nutren dan juga Cafe Afia lah, sebab di office tu selalu ada Cafe Afia. Mana Cafe Afia yang version dulu lah, yang zero dulu tak ada lagi kan, baru diperkenalkan. Dan juga saya menggunakan Fitech. Saya memang sebabnya doktor bagi tahu dan juga ada sifu kita bagi tahu, kita nak buat jualan ni kita perlu rasa dulu. Kan produk tu rasa macam mana, manis ke, masam ke kan, rasa pahit ke tawar kan, kita kena rasa dahulu. Jadi memang saya akan rasa dahulu dan dari situlah kita dapat pengalaman menggunakan dia, rasa perubahan dia lah. Cuma bagi saya ni, saya ada permulaan minum jus Fitech ni, dia rasa dia ada healing crisis lah kan, macam pening sikit, tu masa sehari je lah. Tapi selepas tu dia dah makin, badan kita pun makin ringan. Walaupun saya muda, dan pemakanan kita sebelum ni macam-macam kan, McD, Starbucks, KFC kan, macam-macam kita makan. Makanan dekat UAE lagi lah, ada makanan Arab semua kan. Jadi bila kita minum Fitech dan juga gabungkan dengan Nutren tu, kita dapat rasa perubahan dia. Jadi untuk nasihatnya memang kita kena rasa dululah sebelum kita nak bagi orang lain cuba kan. Okay. Yang tu dekat situ pun kita dapat bina keyakinan untuk diri kita, untuk kita syorkan dekat orang lain. Sebabnya dalam prinsip bisnes kita nak sediakan solution, kita nak bagi solution kepada orang lain, kita sendiri kena yakin dulu bahawa produk kita sediakan ni memang bagi pengalaman yang bagus, dapat selesaikan masalah seseorang tu lah. Harap menjawablah soalan tu. Betul? Jelas ke Tuan Alif? Okey, jelas Cik Firdaus. Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey, alright. Jadi dalam soalan ni pun ada soalan yang ditujukan oleh Tuan Wahid. Dia bertanya mengenai jualan tertinggi yang pernah saya capai lah dalam masa 1 bulan. Okey, cuma saya nak tambah lagi cerita yang mana bulan yang pertama saya dapat buat 22,000 dalam masa 1 bulan. Sebenarnya rahsia yang kita yang saya buat lah, rahsia saya dapat capai itu sebenarnya kita ada saingan. Okay, dalam kita tim baru, batch yang sama, saya ada saingan bersama tim-tim saya yang mana dapat buat jualan pun lebih kurang. Jadi kita bersaing antara satu sama lain. Maknanya kita sentiasa ukur kita punya sales semasa. Contohnya Tuan Wahid lah, contohnya kan, Tuan Wahid hari ini dapat buat jualan sebanyak RM2,000. Kita tengok, kita bandingkan dengan diri kita. Diri aku ni tak cukup lagi kan, tak cukup. Jadi kita kena gandakan usaha kita. Kita lebihkan usaha, cari strategi yang lain untuk capai dan juga potong lah Encik Wahid kan, contohnya kan. Kita nak lintas Encik Wahid. Yang ni kalau dekat office
Kota Baru ni kita panggil sebagai jerung lah, jerung. Jerung kita. Kan, jerung kita. Macam mana kita nak potong jerung kita. Okey. Dan Alhamdulillah, sepanjang saya dalam tim KB, tim Kota Baru, saya dapat buat jualan melebihi 20,000 lah setiap bulan. Konsisten setiap bulan melebihi 20,000, maafkan saya, 20,000 sebulan. Okay, dan jualan yang tertingginya pada Februari 2019, saya dapat buat personal sales iaitu 38,000 untuk personal lah. Okay, personal yang tu 38,000 lah saya dapat buat jualan. Alhamdulillah. Dan juga saya nak ceritakan, nak kongsikan lagi rahsia yang kedua, tips yang keduanya, kita perlu ada report untuk diri kita sendirilah. Kita perlu memang kena ada report, yang mana yang pertamanya kita ada jerung tadi kan, kita ada jerung kita. Yang keduanya kita kena ada report. Okay, report harian kita, yang ni kalau mungkin sahabat kita semua ni dah belajar magic number kan. Magic number semua, saya yakinlah semua yang dalam tim ni dah tahu apa itu magic number. Mungkin dah diajarkan oleh Tuan Wahid ataupun Puan Nur Shirley. Okay, magic number ni memang sangat powerful lah. Bagi saya, dia memang sangat powerful. Sebenarnya kita boleh track and measure kita punya sales semasa. Okay, dekat sini kita dah set kan, contoh dalam satu bulan tu kita nak capai berapa. Kita bahagikan dalam masa 30 hari dan sehari tu kita perlu ada belum belajar lagi lah. Okay, mungkin saya boleh terangkan sikit lah, berkongsi sesama kita. Magic number tu kita kira, contohnya dalam bulan ni kita dah buat sales 20,000 kan. Okay, 20,000. Jadi dalam bulan ni kita ada sebanyak 31 hari kan. Jadi kita bahagikan dengan 31 hari. Okay, dekat sini kita dapat target harian kita lah. Bila kita bahagi dengan 31 hari, kita akan dapat target harian kita. Okay, cuma saya cuba kira lah 20,000 bahagi dengan 31 hari. Maknanya kita hanya buat jualan dalam sehari tu 645 sahaja. Jadi bila kita buat pecahan mengikut magic number ni, kita lebih nampak lebih jelas lah macam mana kita nak capai target kita dengan senang lah kan. Jadi kalau macam saya dulu, saya sentiasa target bersama tim RM1,000 sehari. RM1,000. Dan kadang-kadang kita pun kita up kan. Untuk saya capai 38,000 ni, time ni kita target 2,000 sehari lah. 2,000 sehari bersamaan 8 orang. Kalau kita jual 5 tag lah kan. Dan sekarang ni, dia mengikut masing-masing lah, keselesaan masing-masing. Okay. Itu antara rahsia saya lah yang saya dapat kongsikan. Dan juga report tadi kita dapat tulis bila dalam sehari tu kita tulis berapa target kita, dan juga contoh dalam masa tengah hari kan, bila tengah hari kita dah tengok report kita dah tulis lah berapa yang kita dah capai, berapa lagi yang kita perlukan. Biasanya saya buat dalam pukul 12 tengah hari lah, kita akan buat report 12 tengah hari, berapa customer yang kita dah dapat. Okey, jadi kita ada lagi baki customer yang kita perlu dapatkan, dan kita susun strategi kita lah, strategi masing-masing. Ini sangat-sangat penting lah sebenarnya magic number ni untuk buatkan kita fokus lah, jadi fokus lah. Ada lagi kan yang tak belajar magic number dalam ni kan? Ada yang baru-baru tu belum lagi, yang dah lama tu mungkin dah belajar lah. Ada itu barulah. Kita apa nanti mungkin Tuan Wahid lagi power lah. Kan? Boleh. Dapat ajarkan. Tuan Nik, saya ada soalan. Dulu masa mula-mula tu kan, Tuan Nik ni adalah team sale kan? Betul. So leads tu kebanyakannya datang macam HQ yang bagi kan? Betul. Okay. So sekarang ni SKV pun dia dah ubah daripada team sale tu semua dia bawa masuk pergi SKV Nexus kan? So leads tu adakah SKV masih bagi ke, atau sekarang ni just maintain je yang leads yang sedia ada tu? Okey, baik. Untuk waktu sekarang ni, untuk tim di Kota Baru,
kita boleh request untuk lead. Cuma kita perlu bayarlah lead tu kan. Berapa kos dia satu nombor tu berapa. Cuma bagi saya tak ambil leads tu. Ada juga saya ambil satu ataupun dua leads. Cuma saya fokuskan kepada database yang kita dah ada. Maknanya saya memang database kita dah banyak. Jadi kita manfaatkan database yang kita ada. Okey, cara yang saya buat, ada database saya ni yang saya dapat dari tahun 2018 ataupun 2019, mereka ni masih belum membeli kan. Kita masih belum membeli, kita follow up dia orang. Ada juga yang saya call dia orang, kan kita dah WhatsApp dia kan. Dia hanya blue tick, dia tak respon, dia just baca je, silent reader kan. Baca, jadi kita call dia balik. Kita call dia, antara skrip yang saya buatnya, kita akan tanya khabar dia. Kita perkenalkan diri kita lah. Kita tanya dia, Cik saya ni Firdaus yang selalu WhatsApp Cik. Jadi Cik faham ke dengan info yang saya bagi? Okey, ada juga antara mereka ni, saya tak baca kan. Jadi dekat situ, kalau tak baca, boleh saya jelaskan sedikit. Jadi dekat situ kita mula tarik dia. Kita tarik dia untuk dengar penjelasan daripada kita. Jadi dekat situ kita boleh tahu apa masalah kesihatan yang dia adalah. Kita minta dia kongsikan. Dan juga kita just follow cycle lah. Pada fact finding kan. Kita present tentang produk kita. Kenapa dia perlukan produk kita. Dan juga Alhamdulillah dapat close lah. Jadi kebanyakan untuk bulan Nexus ni dia start pada bulan 11. Jadi pada bulan 11 tu kita jaga database kita. Kita memang manfaatkan database kita lah. Bagi saya lah. Kalau yang orang lain saya tak pasti. Ada juga yang saya buat teknik referral. Bila kita dah dapat, contohnya mungkin dalam tim kita ni baru. Jadi bila dia dah dapat seorang customer, kita guna teknik referral yang mana biasanya kan contoh Tuan Alim, customer saya kan. Okay, bila kita dah terima feedback yang bagus daripada dia, kita selalu follow up dia, kita call dia. Dia akan tanya dia, Tuan Alim ada ke saudara mara ataupun kawan-kawan yang ada masalah kecil manis yang sama dengan Tuan Halim. Jadi dekat sini kita minta contact number. Dan kita approach dia lah, kita call dia, kita perkenalkan diri. Dan Alhamdulillah ada juga yang close lah. Cuma yang ni saya buat untuk mereka yang tak berminat untuk join sebagai tim kita. Saya dah tawarkan Encik Halim jadi sebagai tim kita. Tapi dia ni yang memang tak berminat dengan bisnes, dia hanya cari untuk kesihatan dia. Jadi kita buat teknik tu, kita manfaatkan dia. Tak boleh sia-siakan dia lah, kita manfaatkan dia, kita cari referral dia. Rakamkan dia dan dekat situ. Yang ni kita panggil zero cost marketing lah sebenarnya. Dia tak perlu keluar modal, dia hanya zero cost marketing. Kita tanya referral daripada customer kita lah. Itu. Okay, dan juga lead yang lainnya, kebanyakannya macam saya baru pindah ke Pahang. Daripada Kelantan saya pindah ke Pahang. Jadi dekat sini saya dah mula perkenalkan kepada orang-orang kampung lah. Antara caranya, saya bagi tips sedikit. Antara caranya kita pergi ke kedai. Biasa kan sekarang kan ada kopi Afia kan. Ada kopi Afia. Jadi kita pergi kedai. Kita bawa kopi Afia tu. Kita minum depan dia orang. Itu dekat situ dia akan tanyalah, kopi untuk apa. Dekat sini kita dah boleh cuba promotekan produk kita lah. Jadi biasanya dekat sini ramai yang ada masalah kecil manis. Jadi kita guna pendekatan yang macam tu. Kita guna depan dia orang, kita kasih dia tu semua. Dia orang akan dapat tengok lah macam mana kan. Jadi dekat situ kita dapat buat free cost marketing lah, zero cost marketing. Antara strategi yang saya gunakan sekarang lah. Yang database yang ada tu sekarang macam dulu masa tuan team sale SKV Nexus tak wujud lagi kan. So sekarang ni betul. Bila dah berpindah kepada SKV Nexus, so customer yang pernah membeli tu ada tak tuan offer untuk dia jadi downline bawah tuan?
Okey, memang ada untuk jadikan downline kita, dan juga ada yang join. Ada yang join. Cumanya dia sebabnya kebanyakan customer kita ni yang berusia. Maknanya leads yang kita dapat tu dia dah berusia. Dah berusia, jadi sinilah ada cabaran kita lah. Cabaran kita untuk tukarkan dia daripada customer supaya menjadi sebagai kita punya team lah. Sebagai pengedar ataupun team lah. Cabaran tu apa? Dan juga macam mana? Cabaran tu apa? Contohnya dia tak pandai internet ke apa ke? Betul. Memang kalau boleh katakan ada 10 orang customer, akan ada dalam 6 ke 7 orang yang mana tak faham internet. Sebabnya mereka ni dah berusia kan. Yang kebanyakan customer kita ni yang berusia, yang lebih umur 50 tahun, ada 60 tahun, 70 tahun kan. Jadi dekat sini cabaran dia. Saya juga ada juga yang saya dapat rekrut. Ada juga dekat sini cabaran dia lebih besar lah. Cara kita nak ajar cara dia untuk submit order kan, untuk tentang marketing plan kita untuk dia. Tapi baguslah, ada customer saya ni dia memang committed. Maksudnya kita bagi dia train, kita perlukan kesabaran yang tinggi lah sebab kita nak mengajar mereka ni kan. Tapi saya ada sediakan solusi untuk ni. Saya dah kita buat ada video kan, video disediakan oleh HQ. Juga saya ambil alternatif juga untuk Zoom dengan mereka dan suruh dia orang install Zoom, kita Zoom dengan mereka. Ada juga yang saya buat dalam bentuk PDF lah, cara-cara nak submit order, cara-cara untuk register kan. Dekat situ lah. Memang cabaran tu memang sangat tinggi lah untuk kita convert customer kepada kita punya agent lah, team. Sebabnya dia orang dah biasa membeli kan, biasa consume untuk diri mereka sendirilah. Itu antara cabaran yang saya dapat lah dalam SKV Nexus lah, sistem yang baru ni. Tapi sebenarnya sistem yang baru ni sangat seronok. Dia best lah kan. Saya yakin lah tuan Mak. Kalau macam dulu ada team sale ni, tak silap saya dia ada gaji tetap, lepas tu plus dengan commission kan. Sekarang ni dah tak ada gaji tetap and then just 100% commission. Ya, 100% commission. Tapi bagi saya lah yang lebih menguntungkan adalah sistem sekarang. Sebabnya sistem sekarang lebih menguntungkan. Satu dia lebih senang lah. Kalau dulu kita perlukan buat sales 20,000, kita baru dapat gaji untuk kita tu dalam 3,000 lebih kan. 3,000 something lah, 3,500 kan. Cuma buat masa sekarang ni kalau kita dapat buat 20,000, kita dah dapat hampir RM6,000 lah. Wow. Commission kita kan, RM6,000. Bagi saya memang sistem yang sekarang ni memang yang terbaik lah. Satu, sebabnya kita tak perlu buat report lah kan. Jadi kita boleh ukur kita punya sales semasa tu. Kita boleh tengok sales semasa kita dekat sistem SKV Nexus. Dekat situ dia memang sangat senang. Kita tengok dia dapat ukur, dan juga kita dapat tengok juga berapa dah bonus yang kita dapat. Kalau sistem yang dulu, kita dapat gaji kan, terima gaji, juga ada pengiraan bonus dan juga commission. Dekat situ kita macam kadang-kadang pengiraan tu tak tepat. Pengiraan tu tak tepat, ada terlebih, ada terkurang. Jadi bila dengan sistem yang sekarang ni, SKV Nexus ni, semua automatik dalam kita punya sistem SKV Nexus ni kan, memang sangat best. Kita tengok dia dapat real time lah kan. Lagipun kita dapat keluarkan dia setiap minggu kan. Setiap minggu, hari Rabu kita boleh withdraw dia dan hari Jumaat tu dah masuk. Itu memang sangat seronok lah dengan sistem yang baru ni. So far downline bawah sekarang berapa dah tuan? So far ada dalam sebenarnya saya lambat sikit bergerak sebab kita nak saya fokus, sebelum ni saya fokus nak tukarkan customer kepada kita punya downline. Jadi saya terlupa untuk zero cost marketing yang lain kan. Jadi kat situ buat so far sekarang ni untuk sampai hari ni saya dah rekrut dalam 18 orang lah dekat hari ni. Dan yang bergerak aktif pun ada dalam 7 orang lah yang bergerak aktif.
Dan yang lain tu masih mencari rentak untuk faham dengan sistem ni lah. 18 orang sales sekarang ni dah 20,000. Kalau lagi ramai lagi banyak tu kan. Betul. Dia senang je sebab contohnya andai kata kita dengan magic number lah kan. Magic number kita andainya seorang tu buat jualan RM3,000 kan. Contoh kita dapat 10 orang dah RM30,000. Baru dengan 10 orang yang dapat jualan RM3,000. Jadi semakin ramai jadi senang lah. Lagi satu peluang untuk kita pun semakin banyak lah sebenarnya. Itu yang memang sangat best dengan sistem ni. Saya yakin tuan Wahid. Dekat saya punya Facebook ni ada soalan, ada orang tanya soalan. Apa Big Y tuan? Bagaimana tuan rekrut ejen? Rekrut tu saya rasa datang daripada leads yang HQ bagi kan? Lepas tu bagaimana tuan capai or work out your magic number? Big Y dulu, Big Y. Okay. Big Y saya yang sekarang lah. Yang sekarang ni kita ada Big Y yang, saya ada Big Y yang sangat kuat, yang memang kita nak capai, iaitu saya nak capai 1 juta yang pertama, jualan 1 juta yang pertama dalam tahun ni, dan juga sebab kita nak, kalau boleh, sebab saya ni bila duduk sini kita dapat nampak kesusahan orang-orang yang dekat luar sana kan. Pada musim PKP ni kan, ada yang hilang kerja, ada yang tercari-cari rentak untuk cari rezeki kan, untuk suap makanan. Jadi dekat sini kita kalau boleh kita nak memberi tanpa berkira. Kita dapat bagi dia berapa banyak yang dia perlukan, kita boleh bagi. Yang tu Big Y yang paling besar untuk saya nak perjuangkan. Sebabnya kita untuk buat benda tu kita perlukan income yang bagus kan, income yang bagus. Jadi dekat sini kita dapat bagi sumbangan lah kepada mereka yang memerlukan. Dan antara yang seterusnya, buat saya itu kita nak bantu orang supaya yang pertama sihat, yang keduanya kita nak bantu untuk dia di jana pendapatan. Sebabnya yelah masa PKP ni kita nampaklah ramai yang susah kan. Dan yang macam Big Y yang saya tadi yang untuk lebih sihat ni, sebabnya sepanjang saya buat bersama SKB, saya dapat testimoni yang sangat banyak daripada customer saya sendiri. Antara yang paling mengharukannya iaitu ada seseorang customer saya ni, dia hampir nak buat pembedahan untuk potong kaki dia lah kan. Untuk potong kaki dia, dan juga dia hantar gambar dia dan juga video kaki dia, yang mana kita nampak macam nanah dia ni macam dekat tapak kaki dia kan, nanah dia tu terpancut-pancut. Memang scary lah bagi saya ejen manis kan dekat situ. Tapi saya syorkan dia minum jus Phytech. Alhamdulillah luka dia tu kalau dulu kan basah, tak kering-kering kan. Bila dia amalkan Phytech, kita bagi jus maksimum iaitu 30 ml untuk dia kan, minum 2 kali sehari. Bagi dia tu luka dia semakin okey. Semakin okey. Jadi dia tak jadi untuk potong kaki dia. Maknanya saya dapat bantu dia selamatkan kaki dia. Dekat situ memang Big Y bagi saya memang sangat-sangat jelas untuk bantu sakit dekat luar sana lah, yang ada masalah kesihatan. Sebab kita ada banyak kategori untuk Big Y. Untuk Big Y untuk membantu masyarakat lah. Kalau Big Y untuk diri saya, itu saya nak capai jualan RM1 juta untuk tahun ni lah. Yang customer yang nak kena potong kaki tu berapa umur dia kan? Umur dia dah 63, tak silap saya lah tahun ni. 63. Dia masih pakai lagi, tapi, dia masih beli lagi. Betul. Dia masih beli lagi. Dia seorang, dia tak kerja, yang suami dia tak kerja, yang membelinya isteri dia. Okay, dekat sini, isteri dia ni hanya seorang penjual kuih. Seorang penjual kuih. Jadi dekat sini semakin kuatlah Big Y saya nak bantu dia kan. Dekat sini pun saya dia dah join tim saya untuk buat jualan. Jadi kita bagi peluang untuk dia untuk jana pendapatan bersama kita. Kita bantu dia segi kesihatan juga ekonomi lah bagi dia.
Betul, itu pun membantu juga. Betul. Sediakan peluang perniagaan kepada dia kan. Betul. Sebabnya kita memang bantulah. Kita memang sukalah membantu kan. Tapi kita tengok kita contoh dalam kita tu dapat income yang dia impikan, itu dah sangat happykan kita lah sebenarnya. Kita dapat bantu di ekonomi dia. Tambah-tambah dia ada testimoni yang real life punya kan. Betul. You all ada soalan tak? Ada soalan? Kalau ada soalan, just ataupun you komen dekat bahagian komen ataupun you just on you punya mic lah. Boleh on je. Mungkin Nurul Ain ke ada soalan. Ada 2 orang Nurul Ain. Pendapat tuan lah, produk-produk SKV ni macam mana? Dia boleh pergi jauh ke ataupun macam mana tuan? Daripada pengalaman tuan lah, daripada yang dah jual kan. Pendapat saya, produk SKV ni memang sangat boleh pergi jauh. Memang saya yakin, sebab sebenarnya saya dah 3 tahun dengan SKV ni, kita dah bantu ramai orang. Memang dia boleh pergi jauh. Satu, founder kita itu doktor kan, doktor sendiri. Biasa saya ada juga kawan-kawan yang yang menghasilkan produk sendiri kan, dia pergi kilang dapat hasilkan produk sendiri. Jadi kita tak pastilah keyakinan kita terhadap produk tu tak ada kan. Tapi bagi produk SKV ni, antara yang terbaik dia itu Jus Phytech ni memang satu dapat kelulusan kan. Yang keduanya kita ada CJ halal, CJ bebas steroid. Semua kita ada CJ tu lah. Bebas bahan-bahan terlarang, dadah berjadual. Kan. Itu ada soalan. Healing krisis untuk produk tu berapa lama? Okey, biasanya yang kita bagi dekat customer saya lah, yang dapat healing krisis ni biasa dalam masa 1 minggu hingga ke 2 minggu lah biasanya. Tapi dia depend kepada pesakit tu sendiri. Kalau pesakit tu dia minum air yang cukup kan, ikut jadual yang kita bagi dia, tidur pun cukup kan. Jadi healing krisis tu biasanya dalam 1 minggu pun dah okey. Siapa yang tanya tadi? Bibiana. Puan Bibi. Bibiana. Mungkin boleh share sikit healing krisis macam mana? Ada soalan lagi tak? Ada. Saya tak boleh nak buka mic kan, nanti bergema. Saya menaik je. Okey, yang macam magic number tadi kan, ada soalan tadi kan. Yang nak sampai ke magic number tu, sebenarnya saya ada cara jadual saya lah. Jadual. Jadi kita perlu ada jadual kita masing-masing. Mungkin macam saya ni full time, kita ada jadual yang tetap kan, yang full time. Cuma bagi mereka yang ada kerja yang lain, dia kena susun jadual dia masing-masing. Jadual dia kerja dan juga jadual untuk berbisnes. Memang kita kena susun dan juga kita kena follow lah, kena berdisiplin. Tak guna kalau kita buat jadual tapi kita tak ikut jadual tu. Jadi memang tak teratur lah. Satu, kita senang hilang fokus bila kita tak ada jadual. Dan bila kita buat jadual ni pun kita fokus untuk kita siapkan tas-tas yang utama dulu. Apa yang perlu kita buat dahulu, yang penting dahulu. Mana yang kurang penting tu kita kemudiankan. Tapi yang pentingnya kita kena buat lah. Kita kena buat juga. Dan juga setiap pagi, tip tambahan untuk setiap paginya saya yang ni saya belajar ada dengan orang situ, iaitu setiap pagi kita buat affirmation. Maksud affirmation ni kita selalu cakap kata-kata positif kepada diri kita kan. Okey, tip ni biasanya kebanyakan kita yang kalau dalam YouTube video motivasinya dia bagi tahu untuk kita duduk macam betapa kan. Kita duduk betapa, kita bayangkan dalam minda kita. Bayangkan dalam minda kita, aku seorang yang berjaya. Aku fokus hari ini kan, aku capai target. Tapi bagi saya buatnya, saya tulis. Saya tulis dalam buku setiap hari. Dalam kertas dalam buku tu setiap hari saya tulis.
kata-kata positif untuk diri saya dan juga target untuk diri saya. Cara untuk tulis target ni, saya tulisnya Alhamdulillah hari ini saya dah capai 3,000 sales, kan? Contohnya 3,000. Saya dah bantu seramai 12 orang pada hari ini. Alhamdulillah saya dah capai 1 juta yang pertama pada 31 Disember. Itu untuk memang kita ulang dia setiap hari. Sebab otak kita ni memang sangat powerful sebenarnya. Semua kita, kalau kita gunakan, maksimiskan dia, kita ulang benda tu, insya-Allah dapat jadi kita dapat capai lah dengan senangnya. Sebab otak kita dia akan mudah. Contohnya macam ni lah, kalau pagi tu kita dah back mood kan, contohnya bangun-bangun je cawan pecah lah, contohnya kan, cawan pecah pagi, jadi kita back mood. Jadi dia akan efek mengikut fakta kan, dia akan efek seharian kita akan jadi bad mood. Jadi memang sangat penting rutin pagi kita tu dengan kata-kata yang positif. Kita perlu kata-kata yang positif untuk diri kita lah, untuk motivasikan diri. Jelas ke setakat ni? Jelas. Saya ada soalan. Ni ada soalan lagi. Ramai tanya soalan ni. Saya mewakili mereka untuk tanya, apa tips untuk promote produk yang mahal? Tips untuk Okey, macam ni. Sebenarnya kita kena, satu, kita yakin dengan produk kita kan. Lagi yang keduanya, produk kita ni premium. Maksudnya berkualiti tinggi. Okey, jadi jangan takut untuk promote produk-produk yang dikatakan mahal kan. Sebabnya biasa kalau kita terima objection, bantahan daripada customer kita, mahal lah produk tu kan. Ramai ke yang dapat objection macam tu? Ada ke antara kita ni? Mungkin ada lah dapat, customer cakap, mahal lah kau punya barang ni kan. Betul, saya pun memang banyak lah kita jumpa kan. Sebab kita dah berhubung dengan banyak orang, ada yang cakap macam tu. Okey, biasa saya bagi objection dekat dia. Kita handle objection tu, kita cakap macam ni, Cik, sebenarnya kalau Cik tak ambil rawatan sekarang, kita guna psikologi lah untuk dia. Kalau Cik tak rawat sekarang, mungkin dia akan menyebabkan kos yang lagi tinggi untuk Cik. Contohnya, kalau tak rawat sekarang, dia menyebabkan masalah dialisis, akan contoh masalah buah pinggang. Buah pinggang dia jadi semakin teruk. Jadi kos untuk buat dialisis tu lebih tinggi. Jadi saya cuba nak bantu Encik. Sebenarnya kita nak bantu Encik untuk menjimatkan dan juga menyelamatkan wang yang bakal dihabiskan pada masa hadapan kan. Yang bagi satu untuk kesihatan Encik sendirilah. Jadi kat situ kita dapat handle lah dia punya objection macam mana. Cuma dekat sini pun dia bergantung kepada cara kita promote dekat dia lah sebenarnya. Cara kita promote dekat dia. Kalau kita bagi tahu produk ni dapat menyembuhkan, tapi kita tak bagi testimoni yang betul, kita macam tak bersungguh-sungguh bagi tahu dekat dia, dia akan rasa mahal lah. Tapi bila kita buatkan dia tu rasa dia memang sangat perlukan produk kita. Produk kita ni memang boleh bantu dia. Dia sanggup habiskan duit untuk kesihatan dia. Kan? Macam produk SKV ni, macam produk SKV ni sebab dia ada banyak testimoni bersama manusia ni, dia sanggup bayar apa saja kalau dah nak mati tu kan, dah nak kena potong kaki, dia sanggup bayar apa saja. And then kita kena buktikan lah produk tu memang berkesan lah. So dari testimonial tu tak ada masalah lah. Ada tak customer yang dia komplain, dia aku dah makan lah ubat produk SKV ni tak dapat hasil pun, tak berkesan, ada tak yang komplain macam tu? Ada, tak dinafikan, memang ada. Cuma bila kita call dia balik kan, sebab macam saya ni, bila customer bagi tahu macam tu, kita cuba handle dengan baik lah, dengan berhemah. Kita cuba call dia, kita tanya dia, sebetulnya lah, sejujurnya, dia tu minum konsisten ke tak? Kebanyakan lah yang saya jumpanya, dia tak konsisten minum. Kita sarankan 2 kali sehari, dia minum sekali sehari.
Itu pun 2 hari sekali. 2 hari sekali baru minum. Sebab nak jimat kan? Sebab nak jimat. Tapi sebab dia tak ikut saranan kita. Yang sebabnya bila kita contoh kita dah guide dia dan dia dah macam dia pun sedar kan, dia sedar macam sebab tu punya. Jadi dia tak salahkan kita balik lah. Dekat situ cara saya handle dia orang lah. Lagi satu kita pun nasihatkan dia. Saya akan tanya benda yang pentingnya konsisten minum ke tak. Yang keduanya cara dia tidur kan. Dia tidur tu cukup ke tak, teratur ke tak kan. Yang seterusnya dia minum air dengan cukup ke tak. Biasa 3 yang ni lah. Sebenarnya kalau kita minum air tak cukup, makan pun tak jaga, tidur pun tak jaga, minumlah apa-apa ubatan pun susahlah untuk kita sembuh sebenarnya. Sebab itulah kita sebab kita penjual produk, kita nak bagi solusi untuk mereka, dan kita bantu dia dengan cara yang betul lah, kita guide dia bersungguh-sungguh. Kita tunjukkan effort kita bersungguh-sungguh. Sebabnya melalui pengalaman saya lah, bila kita buat macam tu, dia lebih senang untuk dia repeat order. Sebab kita dah bagi servis dekat dia, walaupun dia dah dikenakan dengan produk yang lain kan. Tapi bila kita servis kita tu okey, memang sangat bagus servis kita tu, dia akan repeat order dengan kita. Sebab dia dah ada keyakinan dengan kita. Sebab kita dah bina trust dengan customer tu kan. Kita bina trust macam mana. Sebab tu dia lebih senang untuk membeli. Dekat sini strateginya untuk naikkan kita punya salesnya, kita perkenalkan produk-produk yang baru. Contohnya kopi Afia, kita bagi tahu kelebihan dia, dia akan membeli dengan senang lah. Ada tak customer yang tiap-tiap bulan dia akan beli? Tiap-tiap bulan dia akan beli, ada tak? Ada sampai sekarang dia membeli. Tiap-tiap bulan. Namanya Puan Tumilah. Puan Kamilah? Tiap-tiap bulan. Tumilah. Dia beli apa? Kita panggil dia ibu lah. Dia beli apa? Dia beli Phytech. Memang dia beli semua. Ready pun dia beli. Zero ada dia guna. Nutrel pun dia ada guna. Berapa umur dia? Tu dari tahun 2019. Wow. Berapa umur dia tuan? Umur dia 46 lah kalau tak silap saya. 46. Kalau dulu dia ada masalah darah tinggi. Dan bila saya bagi dia cuba tu, Alhamdulillah bacaan darah tinggi dia tu dah terkawal. Dan dia pun dah join sebagai kita punya salah satu agent kita lah. Tim kita. Ada soalan ni pasal resdung. Lepas tu apa produk yang sesuai untuk resdung? Macam ni ada yang jawab Phytech. Lepas tu ada yang tanya cara pengambilan kalau resdung. Resdung ni boleh ke? Ada produk SKB yang boleh merawat resdung? Okay, kalau kita ikutkan ada testimoni kan. Testimoni daripada dalam grup tu. Memang ada khas untuk resdung. Sebab kalau resdung ni ini ilmu yang kefahaman saya lah kan, yang doktor sampaikan. Resdung ni sinusitis kan. Sinusitis ni berkait dengan keradangan dalam rongga sinus kita kan. Jadi bila berkait dengan keradangan, kita suggest Phytech lah. Dan juga kalau biasa kalau ada customer saya macam tu, dia bagi itu, saya akan gabungkan untuk dia tu, kita bagi Nutrel dan juga Phytech. Kita bagi combo sekali. Dengar tu Johan, Nutrel, Phytech. Maksud cara nak guna tu, cara penggunaan dia yang the best lah. Okay, the best dia kalau biasa kan saya bagi tu, kalau dia ni mula-mula nak minum kan, mula-mula nak menggunakan produk Nutrel juga Phytech, saya suggest untuk dia gunakan Nutrel dulu. Nutrel dulu. Betul, sebab kita cuci usus dulu. Sebabnya doktor selalu bagi tahu usus kita ni bila tak di detox, dia ada kerak-kerak najis kan. Bila ada kerak-kerak najis, jadi pencernaan kita tu tak okey. Jadi bila tak okey, lagi kan kita dah minum Phytech tu, dia susah untuk berkesan lah sebenarnya. Dengar tu Johan, ambil Nutrel dulu, lepas tu beli Phytech. Guna Nutrel dulu, cuci usus dulu, baru kita minum Phytech lah. Okey, ada soalan. Bagi orang yang tiada penyakit, bagaimana dan apa produk yang tuan akan promote? Okey, kita tengok kepada dia. Biasanya saya suka promote Phytech.
kita suka promote Fitech sebab kalau kita betul-betul faham tentang khasiat Fitech ni, sebenarnya dan Fitech ni dia ada satu benda tu sebagai pemanjangan telomere kan. Telomere ni macam DNA kita lah. Kita nak bagi DNA kita tu lebih sihat. Okay, untuk kromosom kita lebih sihat. Jadi kalau untuk yang mereka yang sihat, saya akan suggest gunakan Fitech sebagai suplemen tambahan kita lah untuk diri kita. Sebab satu, kita ni pun yelah kurang makan sayur kan, buah-buahan pun kurang. Jadi Fitech ni kan ada khasiat 12 jenis buah-buahan, 12 phytonutrisi kan, memang tak sesuai lah untuk dia gunakan. Dan juga kita suggest juga jarang-jarang dia ambil Nutrell lah untuk detox usus dia. Sebab kita pun makan macam-macam, gulai kan, kolesterol tinggi. Jangan tunggu sakit baru nak cari kan. Betul. Masa sihat lah kita makan suplemen. Betul. Ada je customer saya, dia tak ada penyakit pun, tapi konsisten guna. Sama bila saya, kita perkenalkan zero, dia guna. Saya tak ada penyakit apa-apa, cuma sebelum aku kena tu baik aku makan dulu kan. So, Betul. kita elakkan gula kan, macam kita detox kita punya perut. Cuma saya ada masalah obesity sikit lah. Tapi hari ni saya dah timbang, saya dah normal dah. Saya punya berat dah turun dah. Guna Nutrell dengan zero. Afia pun membantu juga, sebab Afia ni kita minum pagi, dia jadi tak lapar kan. Betul. Saya pun memang guna lah hari-hari. Cuma ada air tu saya kongsi, saya buat guna air sejuk. Afia guna sejuk sebab tengah hari kan panas kan, mungkin panas faham. Harap menjawab soalan pedusi raw tu lah. Macam mana? Tak, ada dekat saya punya Facebook ni, dia tanya yang pasal kalau tak ada penyakit kan. So kalau tak ada penyakit tu Nutrell dengan Fitech lah. Fitech lah. Betul. Kalau dia nak guna zero pun boleh, tak ada masalah. Alright. Nak ganti gula kan. Dia sebenarnya dia macam ni. Kita kadang-kadang Jadi boleh on mic tu. Mana? Dia kadang-kadang macam ni tau. Dia bergema sikit. Boleh. Okay. Kadang-kadang kita rasa kita tak ada penyakit. Sebenarnya banyak je penyakit dalaman kita ni yang kita tak sedar. betul tak? Macam saya macam ibu perempuan kan. Perempuan kita rasa kita tak ada penyakit, tapi once kita dah beranak, dah nak meningkat, nak menopause, sebenarnya banyak je penyakit tu. Even tanda-tanda kita ada penyakit adalah kita lemah-lemah kan. Mood swing, semua tu membawa sebenarnya adalah penyakit. Kadang-kadang perut kita buncit pun itu adalah penyakit. Kulit kita tak cantik pun itu adalah tanda-tanda ada penyakit. Macam saya sebenarnya tanpa sedar, saya ingat saya tak ada penyakit tau dulu. Sekali tiba-tiba pop, perut saya, usus saya kena potong, kena operate, buang 15 cm. Rupa-rupanya dah ada keradangan, dah rosak, doktor terpaksa buang. So itu rasa macam tak ada penyakit tau. Betul tak? So saya rasa better macam tadilah. Memang betul-betul macam kita, macam bila saya faham tentang konsep kesihatan, tentang pengambilan gula yang berlebihan, kita tak sedar dulu masa kita muda, kita dah start makan gula ni sejak daripada awal dulu, and then kita punya sel ni dah lama rosak. Betul tak? Bila sel kita tu rosak, and then itulah Fitech ni banyak membantulah pada saya, sebab dia akan membantu repair kita punya cells. Betul tak? Betul. Memang sangat betul. Yang macam saya cerita tadi lah, telomere. Macam kita kan. Alright. Jadi sesiapa yang sakit, yang belum sakit lagi tu, eloklah kita cegah daripada awal kan. Belum. Jadi lebih kronik lah. Bila dah jumpa penyakit ni susah sebenarnya. Sebenarnya semalam pun saya ada jumpa seorang prospek lah kan. Satu sahabat ni, dia guard, umur dia baru 35 tapi dah ada kencing manis.
Ada kecil manis. Rupanya daripada tabiat pemakanan dia yang dahulu lah. Selalu dalam sehari tu wajib minum air gas. Lepas tu lebih bagus mencegah lah daripada merawat. Kan? Alright, yang lain-lain ada soalan tak? Ada lagi tak soalan? Kita ada 3 minit lagi. Jangan keluar dulu tau, nanti kita nak ambil gambar. Sebenarnya sistem SKB Nation ni bagus, best. Sebabnya satu kita tengok lah Puan Kartika dan juga doktor kan sekarang ni memang sangat-sangat agresif. Memang sangat-sangat agresif. Berbanding dengan yang permulaan saya masuk dulu, dan sekarang ni memang sangat agresif sebabnya satu kita ada beatbox yang sekarang kan. Yang kedua kita dalam radio sinar tu memang selalu keluar. Yang terbaru ni, latest ni pun ada dalam MSI kan. Bakal keluar dalam MSI. Juga kita pun ada website kita, program kawalkecilmanis.com. Jadi sekarang ni memang sangat-sangat agresif. Sangat-sangat rugi kalau kita tak agresif juga buat masa sekarang. Maknanya untungnya dalam SKB ni kita ada statement kan, kita boleh download kita punya statement income setiap bulan. Dekat situ satu kita boleh buat loan, senang untuk buat loan. Bagi mereka yang baru-baru kan boleh buat loan. Korang tu bagi jawab soalan dia. Lucy Rao tu ya. Okey, ada soalan tak? Kalau dia tanya benda tu liquid ke capsule. Dia tanya produk mostly semua liquid kan. Liquid, semua liquid. Kecuali yang kapsul tu hanya Betul reverse. Reverse dengan defense. Reverse dengan defense. Alright. Yang lain-lain ada soalan tak? Ada, tak ada soalan. Faham Lepas ni Semua jelas ke? Kan? Okey, saya last soalan. Dengan 20,000 tu berapa database yang tuan ada lah yang SKB bagi lah, 1,000 ke 2,000 ke ataupun diorang berapa banyak yang diorang perlu ada untuk dapatkan say 20,000 tu? Setakat 20,000. Kalau bulan yang pertama tu kan mula-mula saya join tu saya dapat leads dalam 10 sehari. 10 leads sehari. 10 lead sehari, maksudnya Kalau kita ambil closing rate kita dalam 40%, 4 nombor sehari lah kita close. Cuma ada juga hari-hari kita dapat 8 close. Kita close 8 daripada 10 nombor. So dia orang tak perlu ada sampai beribu-ribu kan. Betul. So, kalau macam sekarang ni kita macam untuk repeat order kita pun sangat tinggi customer-customer yang dulu kan. Masih kita contact kan. Dia rapat dengan kita, dia masih lagi membeli. Dia terus-terus membeli lah. Dan juga saya guna yang teknik referral lah banyak sekarang ni. Referral kepada kawan-kawan dia, siapa yang nak membeli boleh order sekali dengan dia. Itu antara teknik untuk lajukan lagi lah. Kadang-kadang ada juga yang WhatsApp saya nak order kopi kan. Nak order kopi sahaja. Tapi bila saya terus call. Bila dia WhatsApp, saya terus call dia. Tanya dia apa khabar. Saya pun promote lah yang produk lain. Contoh Phytech. Biasa saya suka bagi Nutrien juga Phytech lah. Di situ kita dapat upsell kita. Daripada dia nak membeli kopi sahaja, kita dapat close dia Phytech sekali. Dia Nutrien. Untuk bulan ni berapa dah tuan? Sale setakat semalam. Setakat semalam kalau untuk personal sales dalam 7,000. Wow. Personal sales. Dah sikit lagi nak silver tu. Betul. Alright. So tak susah tuan Dia tak susah, memang tak susah. Dia senang sahaja. Kita yakin, kita buat je. Kita buat saja. Niat kita betul, kita memang nak bantu orang, kita call je, insya-Allah benar. niat tu betul lah kan. Betul. Niat tu betul. Andai kata kita jumpa seorang customer tu kan, prospek kita kan, walaupun hari ni dia tak membeli, tapi bila kita selalu follow up dia, kita tanya perkembangan semasa dia, macam mana bacaan gula, tekanan darah, kita bagi tips dekat dia,
InsyaAllah dalam masa 1 minggu, 2 minggu tu dia akan membeli dengan kita lah. Kebanyakan macam tu lah. Alright, so Kita follow up. saya kalau you all yang lain tak ada soalan apa semua. Gambar, Okay, kita nak ambil gambar. Oh, ramai. Ada Okay. sesiapa yang boleh buka ke? Boleh buka kamera, kita ambil gambar. Abang ambil sekali, abang punya muka terlindung. Ke aku terlindung Sekejap Abang kena buka crop store tu bang. Kena store. Buang muka abang terlindung kat sebelah sini. Abang tak boleh nak ambil. Okay. 1, 2, 3, senyum. Okay. Alright, so thank you Tuan Nick. So yang lain-lain tu saya harap you belajar something dan kalau ada apa-apa boleh inform saya ataupun kalau nak tanya Tuan Nick sendiri pun boleh, tak ada masalah kan. InsyaAllah kita boleh berkongsi-kongsi lah. Tuan Nick pun dia selalu kat tanya saya tip-tip apa semua kan. Saya doakan semoga Tuan Nick boleh capai level diamond lah. Tak lama lagi insyaAllah. InsyaAllah. Alright, thank you Tuan Nick. Thank you semua. Assalamualaikum semua. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.